Tidak nanti suara bergaduh. Nanti kejap, Fatini tutup dulu skrin. Okay. Sebab Alia tu Husna tak masuk lagi. Gambar dia tak keluar lagi. Alright. Okay. Nice. Alright. Najiha. Saya suruh tutup mic, bukan tutup kamera. Tak kuat. Okay. Bolehlah saya. Oh, dia masuk lagi satu. Okay. Boleh lah. Okay, kejap. Kita buat proper. Sebab tak kongsi masuk dalam YouTube. Nak buat contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tak ada masalah, boleh. Ready dah? Sabar. Saya kenalkan diri awak dulu. Sabar. Relax. Tarik nafas dulu. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar pembentangan daripada kumpulan pertama tentang hubung kait antara penyakit jantung dengan hubung kait antara tabiat pemakanan dan gaya hidup dengan masalah kesihatan jantung dalam kalangan penduduk setempat. Jadi dengan segala hormatnya saya menyerahkan majlis kepada Fatini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu hubung kait antara tabiat pemakanan dan gaya hidup dengan masalah kesihatan jantung dalam kalangan penduduk setempat. Gambar akhbar menunjukkan penyakit jantung kekal pembunuh nombor 1. Gambar ini menunjukkan seorang lelaki yang menghidap penyakit jantung. Okay. Ini adalah laporan proses kerja kumpulan kami. Pada tarikh 29/4/2021, kami diberi taklimat PBL 1 oleh Puan Azlina binti Azri iaitu guru sains kami. Pada 30/4/2021, perbincangan bersama ahli kumpulan secara bersemuka di sekolah. Pada 26/5/2021, kami mengumpul maklumat bersama-sama. Tugasan melukis poster dibuat oleh Aliatul Husna, manakala tugasan membuat risalah dibuat oleh Najiha dan tugasan membuat soal sidik dibuat oleh saya. Seterusnya pada tarikh 1/6/2021, kami menyerah rangka borang soal sidik kajian Google Form kepada guru sains untuk disemak. Pada 2/6 hingga 5/6/2021, kami mengongsikan pautan borang soal sidik kajian Google Form kepada responden. Dan pada 6/6/2021, kami menganalisa maklum balas responden di dalam borang soal sidik kajian Google Form. Pada 8/6/2021, perbincangan bersama ahli kumpulan untuk menyediakan slide dan laporan kajian. Untuk pengetahuan semua, penyediaan slide dibuat oleh Aisyah Nadira. Dan pada 25/6, pembentangan hasil kajian. Okay, ini adalah gambar jantung yang sihat dan gambar jantung yang tidak sihat. Jantung yang sihat berwarna merah dan mempunyai lemak yang sedikit. Manakala jantung yang tidak sihat berwarna merah gelap dan mempunyai lemak yang berlebihan. Apakah fungsi jantung? Jantung berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh badan dalam sistem peredaran darah. Saya menjemput Husna untuk bentang tentang jenis-jenis penyakit jantung. Terima kasih kepada Fatini. Jenis-jenis penyakit jantung. Yang pertama, penyakit arteri koronari. Penyakit arteri koronari ini arteri normal yang berada di sebelah kiri menunjukkan lapisan permukaan yang bersih, manakala arteri yang dijangkiti oleh penyakit arteri koronari ini
mempunyai permukaan arteri yang dipenuhi dengan plak. Yang kedua, aritmia. Di sebelah kiri adalah jantung yang normal. Ianya menunjukkan bacaan denyutan jantung yang normal. Manakala yang di sebelah kanan jantung yang telah dijangkiti oleh aritmia ini yang menunjukkan denyutan jantung yang tidak kata. Kongentina disebabkan oleh ibu yang meminum alkohol ketika hamil. Untuk memperbaikinya, bayi itu perlulah menjalani pembedahan. Akhir sekali, kegagalan jantung. Kegagalan jantung disebabkan penyakit arteri koronari, aritmia dan tekanan darah tinggi. Apakah penyebab penyakit jantung berlaku? Pertama, diabetes. Diabetes ialah pengambilan gula yang banyak. Ianya adalah pengumpulan gula di salur darah. Yang kedua, alkohol. Kita mestilah elakkan mengambil alkohol kerana alkohol akan membuatkan denyutan jantung tidak sekata. Yang ketiga, merokok ialah tabiat yang tidak elok untuk kesihatan. Mengandungi nikotin. Selain itu, nikotin juga akan rendahkan Lain Husna ni ya, dia lagging Alah Husna? Line dia lagging tu. Lain Husna lagging lah Fatini. Unmute. Kalau nak cakap unmute. Lain Husna lagging. Husna freeze. Husna? Line dia stop. Line dia stop. Ia adalah tekanan darah tinggi. Sabar. Ianya disebabkan oleh garam dan stres. Jika yang suara dia lambat.
Husna, kalau masalah dengan kamera, tutup kamera, cakap dulu. Tak apa, boleh tutup kamera dulu. Kalau awak rasa data awak ke tak kuat ke, tutup kamera. Cakap je dulu. Kalau last sekarang saya kata buka kamera, baru buka kamera kita kat gambar. Kalau Aisyah dengan Najihah pun kalau rasa internet awak slow, tutup kamera dulu. Tak apa, kan nak bercakap baru buka kamera. Fatini pun sama. Kalau rasa berat, tutup kamera dulu. Okay? Okay, Husna sambung. Bismillah. Husna? Alah teruslah. Yang jantina. Sambung. Ya, saya. Jantina tu ke? Ya, jantina. Betul. Yang jantina tu ke? Ya. Yang terakhir, jantina. Mengikut fakta perubatan, lelaki lebih ramai yang mendapat penyakit jantung. Faktornya disebabkan oleh penyakit kencing manis, merokok, faktor usia dan sebagainya. Selain itu, lelaki mudah mendapatkan penyakit ini kerana lelaki tidak mempunyai perlindungan hormon estrogen seperti wanita. Bagaimanakah cara mengelakkan penyakit jantung? Pertama, melakukan saringan kesihatan setiap tahun, iaitu dengan pergi ke klinik untuk melihat tahap kesihatan kita dari segi tekanan darah dan kandungan gula. Yang kedua, kekalkan berat badan ideal. Berat badan ideal ialah berat badan yang normal, iaitu dalam kadar bacaan BMI 18.5 hingga 24.9. Yang ketiga ialah amalan gaya hidup sihat. Gambar tersebut menunjukkan keluarga yang menjalani gaya hidup sihat dan ceria. Cara untuk mengamalkan amalan gaya hidup sihat adalah dengan tidak merokok dan tidak mengambil alkohol. Dan yang terakhir sekali, bersenam seminggu 3 kali selama 30 minit bagi setiap sesi. Seterusnya, bagaimanakah cara mencegah penyakit jantung daripada berlaku? Ada 7 langkah ke arah jantung yang sihat. Pertama, makan secara sihat. Yang kedua, tingkatkan aktiviti fizikal. Yang ketiga, katakan tidak pada rokok. Yang keempat, kekalkan berat badan yang unggul. Yang kelima, ketahui paras tekanan darah anda. Yang keenam, kendalikan stres dengan bijak. Dan yang terakhir sekali, hidup sihat tanpa alkohol. Sekarang, saya menjemput Fatini untuk membentangkan pembinaan item borang soal selidik Google Form. Fatini buka mic. Fatini buka mic. Okey. Ini adalah paparan borang soal selidik kumpulan kami. Di bahagian A, menunjukkan data demografi responden. Terdapat beberapa item dalam bahagian A, antaranya jantina, umur, pekerjaan, berat, tinggi dan BMI. Pada bahagian B pula, kajian kepentingan menjaga kesihatan jantung. Ada beberapa soalan yang kami berikan, antaranya gejala, masa untuk bersenam, alkohol dan sebagainya lah.
Hasil dapatan borang soal sidik yang dijawab oleh 36 responden. Ini adalah Google Sheet dan sebahagian daripada 36 responden. Seterusnya saya menjemput Aisyah Nadira untuk membentangkan analisis dapatan kajian. Raja yang pertama bagi bacaan BMI 36 responden yang menjawab soal sidik. Terdapat 4 kategori. Bagi kategori bacaan adalah 19.4%. Diversity adalah 33.3%. Raja kedua menunjukkan capai bagi masa bersenam mempenuhi peruntukan setiap dengan responden. Terdapat 4 kategori. Kategori yang paling tinggi adalah 60.7%, iaitu sebanyak 1 minit dan 3 atau 4 kali seminggu. Kategori kedua tertinggi adalah 11.4%, iaitu sebanyak 30 minit setiap hari. Raja ketiga menunjukkan graf bagi gejala terjadi bagi penyakit jantung dengan responden. Dari pandangan responden, sakit dada adalah gejala penyakit jantung yang mempunyai potensi iaitu 75%. Yang kedua adalah sesak sihat atau ketika melakukan aktiviti iaitu 72.2%. Raja yang terakhir iaitu Raja 5 menunjukkan dapat bagi pandangan mengenai sebab siswa mengambil maklumat beralkohol. Terdapat 4 kategori yang ketiga adalah 3%, iaitu menyebabkan jantung kongenital berlaku kepada bayi. Kategori yang kedua tinggi adalah 22.2%, iaitu memudaratkan kesihatan. Seterusnya saya mempersilakan Najiah untuk membentangkan. Berikut merupakan poster Sayangi Jantung. Poster menunjukkan bahawa amalan gaya hidup sihat dengan mengamalkan separuh. Selain itu, gaya hidup sihat seperti bersenam, beriadah, melakukan aktiviti fizikal dan lain-lain. Dan sayangi jantung juga perlu elakkan daripada amalan merokok. Berikut merupakan muka hadapan risalah ataupun brosur kumpulan kami. Ia menunjukkan bahawa gambaran jantung yang sihat, fungsi jantung, makanan yang baik untuk jantung yang sihat seperti walnut, yogurt, beri dan badam. Dan juga di Malaysia, setiap hari 92 pesakit strok dimasukkan ke hospital. Kesimpulan yang kedua adalah elakkan merokok dan pengambilan minuman beralkohol agar jantung lebih sihat. Kesimpulan ketiga, kita kena sentiasa memastikan BMI kita unggul atau normal agar jantung kita sihat.
kesimpulannya, masyarakat haruslah peka dan prihatin terhadap kesihatan dan risiko penyakit jantung agar dapat memberi kualiti yang baik kepada kesihatan dalam kehidupan masyarakat. Okay, Alhamdulillah. Alright, okay. Sekali lagi, thank you girls. You did a great job. Alhamdulillah. Okay, nanti apa-apa nanti saya bagi link presentation awak dengan presentation ada budak 3B, dia buatkan video. Saya akan bagi, upload dua-dua dekat YouTube. Contohlah untuk kumpulan-kumpulan kelas lain nak buat macam ni juga. Okay guys, terima kasih sangat-sangat. Okay, nanti kita jumpa next week punya kelas insyaAllah. Banyak benda nak kena kejar ni dah. Seminggu ni bagi dekat presentation je. So next week kita cuba habiskan bab 4 lah. Bab ada 6 lagi bab nak kena kejar. Okay. Okay, thank you sekali lagi. Okay. Folio PDF file hantar dalam Google Drive. Google Drive pula, hantar dekat Google Classroom. Seorang aja hantar, mewakili keempat-empat ahli. Lepas tu, folio awak ada sampai, saya bagi kelas B sampai 5 Julai. Wait, 2 minggu. 2 minggu lah. 5 Julai Okay, teacher. Okay girls, thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah sekali lagi.